This call is now being recorded. Okey. Jadi dekat sini ada ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159. Jadi pelajar yang dengar ini, jom sama-sama kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Jadi satu ayat sahaja, ayat yang ke-159. Jadi kalau kita tengok maksud dia apa kat sini, yang pertama sekali fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad. Jadi ayat yang pertama ni nak menceritakan bahawa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad. Linta lahum, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, para sahabat dan pengikutnya. Jadi salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah merupakan sifat lemah lembut yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat lemah lembut kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita nak contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali kita ada kena lemah lembut. Bukannya bersikap kasar, bersikap ganas untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Macam Ustaz Adilu, kan? Poyo pun Allah sayang, gitu kan? Okey. Semua Allah sayang. Okey. Jadi yang itulah, yang tu kita kena ada sifat tersebut. Okey, yang kedua, yang seterusnya. Walau kunta fadzan ghalizan qalbi, dan kalau engkau bersikap keras, lagi keras hati, kasar hati, dan kalau engkau bersikap kasar dan lagi keras hati. Jadi Allah kata lagi, kalaulah Nabi Muhammad itu bersikap kasar dan hatinya yang keras, ikut dia je, lanfadu min hati, mereka lari dari kelilingmu. Jadi kalau kita bersikap kasar, orang di sekeliling kita yang baik-baik dengan kita pun akan pergi meninggalkan kita dengan sebab sifat kita yang kasar tadi. Okey. Seterusnya, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan mohonlah ampun bagi mereka. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang yang bersalah kepada kita, janganlah ambil hati sangat, maafkan saja, kan? Jangan pendam-pendam. Ini sifat Nabi. Kalau mereka bersalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nak membunuh Nabi, sampai menyakiti hati Nabi, tapi Allah kata maafkanlah sahaja sifat mereka ini, maafkanlah dan mohon ampun. Mohon ampun, dan kita mohonkan kepada Allah SWT supaya dosa-dosa orang yang menyakiti kita tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang seterusnya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang-orang yang bertawakal. Ini. Jadi seterusnya, sebelum melakukan
sesuatu perkara kena bermesyuarat dulu. Kena bermesyuarat dulu. Ini Allah berfirman tadi kan, faiza alamta fatawakkal. Jadi kalau kita dah bermesyuarat, dah dapat keputusan, maka perlulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Itu dalam kehidupan kita yang lain. Sebelum melakukan sesuatu, kita kena bincangkan dulu, kena selidik dulu, kena pastikan betul dulu dan sebagainya. Barulah kita tawakal, kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertawakal. Okey. Dekat sini dia kata lemah lembut perlu diamalkan walaupun ketika berhadapan dengan musuh Allah Taala. Berhadapan musuh Allah Taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar memberikan peringatan kepada Fir'aun dengan nasihat yang lembut. Firman Allah SWT, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian hendaklah kamu berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dia beringat ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jadi yang pertama sekali untuk kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kan apa yang penting kat sini adalah bersifat lemah lembut untuk menarik orang lain melakukan kebaikan. Bukan nak ajak orang, "Oi, jom pergi sembahyang." Tampur orang seorang-seorang tak nak sembahyang. Itu sikap kasar tak boleh. Sikap lemah lembut macam mana? Assalamualaikum sahabat, dah makan ke belum? Jomlah kita pergi menaikkan solat di surau kerana kelebihan solat berjemaah itu. Itu cara sifat lemah lembut. Walaupun dengan musuh. Kan seperti Nabi Harun dan Nabi Musa, dah tahu Fir'aun tu musuh dia, tapi Allah suruh berlemah lembut. Dengan lemah lembutnya percakapan itu boleh membuatkan seseorang itu tertarik kepada perkara-perkara yang baik. Ini jadi dekat sini yang penting sekali kita kena adalah sifat lemah lembut. Okey. Baca dan fahami tuntutan mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW. Sampai sinilah kita nak tengok. Yang pertama sekali lemah lembut. Rasulullah SAW seorang yang lemah lembut. Contohnya baginda sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi suara yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Selain itu, baginda juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Ni nombor satu, sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat lemah lembut. Bukan lembut. Lembut tu lain. Lembut tu tu lembut. Lemah lembut dia lemah lembut lah, sopan santun. Sopan santun. Semua percakapannya baik-baik. Kan itu yang Rasulullah ada. Tapi sekarang ni kita tengok kan anak murid kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri, kalau menulis menulis kat mana tak kisahlah, menulis kat mana, kat buku ke, yang penting dia menulis, menaip. Kalau banyak-banyak sekali, contohlah dia menaip dekat media sosial. Kan menaip dekat media, tak ada langsung perkataan yang lemah lembut. Yang keluarnya apa? Perkataan yang kasar-kasar, bodohlah dan sebagainya. Kalau nak ajak orang dan sebagainya dalam media sosial, kita kena tulis, yang tulisan itu merupakan percakapan kita. Kena tulis dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat lemah lembut. Okey, tu. Jadi
lemah lembut ni sangat penting dalam diri untuk kita berdakwah kepada orang lain. Yang kedua, pemaaf. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pemaaf. Contohnya, baginda memaafkan perbuatan penduduk Mekah yang pernah mencaci dan menghina baginda SAW. Ini sifat yang kita naklah ni. Bukan sifat pendendam. Sifat pendendam itu lawan kepada pemaaf. Bukan lawan pemaaf, tak pemaaf, lain. Kan? Ustaz, lawan kepada sifat pemaaf apa? Lawan sifat kepada pemaaf apa? Sifat tak pemaaf. Tak. Pemaaf, lawan dia pemaaf adalah sifat yang boleh dicontohi. Sifat Nabi SAW yang kita boleh contohi. Dan bukan boleh lah, saya rasa wajib kita contohi. Wajib lah. Okay. Sebab apa? Sebab pemaafan ni orang suka. Tak kisahlah kan dia buat jahat sikit ke, buat jahat banyak ke. Kalau kita dengan rela hati, kita maafkan orang tersebut. Ini sifat yang perlu dicontohi, wajib dicontohi oleh semua orang. Kan? Janganlah pinjam pensel sikit patah, kita dah nak bergaduh, macam gaduh apa dah. Kan? Maafkanlah kesalahan dia. Besok kita beli lain. Kan? Okey. Walaupun Nabi SAW sampai nak dibunuh oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan dia. Abu Sufyan ni dulu dekat Mekah ni musuh nombor satu Nabi SAW. Kan? Abu Jahal memanglah dia tak masuk Islam. Abu Sufyan ni dia dekat Mekah ni sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dia musuh nombor satu Nabi SAW. Jadi memanglah macam-macam nak dibunuhnya. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian Nabi balik lagi ke Mekah. Abu Sufyan ni adalah yang memeluk Islam. Dah memeluk Islam, Nabi tak kira pun kesalahan-kesalahan dia yang dulu-dulu. Semuanya dimaafkan. Begitu juga penduduk-penduduk Mekah yang dulu sentiasa menghina Nabi, mencaci Nabi, kata Nabi ahli sihir lah dan sebagainya, Nabi orang gila lah. Kan? Apabila Nabi jadi ketua negara, balik lagi ke Mekah selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, kan? Nabi maafkan semua orang-orang yang telah melukai Nabi, menganiaya Nabi. Itu yang kedua lah. Jadi kita boleh contoh yang pertama pemaaf, yang kedua yang pertama lemah lembut, yang kedua pemaaf, yang ketiga memohon keampunan untuk orang lain. Kan Rasulullah SAW mendoakan umatnya agar diampuni oleh Allah SWT walaupun mereka pernah menyakiti baginda. Contohnya, baginda telah tercedera dalam perang Uhud. Baginda tetap berdoa memohon keampunan untuk umatnya. Hal ini dikuatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW berdoa, Rabbighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini dalam perang Uhud. Siap perang sampai terluka ni, kan, terluka rehat sekejap. Sambil tu Nabi SAW mendoakan lawan dia tu. Umat dia maksudnya lawan dia lah, musuh dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah kaumku, kaumku, musuhku dan sebagainya. Sebab mereka ni tak tahu lagi dan mereka menentang aku. Ini sifat yang ketiga sangat baik kalau kita amalkan. Yang pertama lemah lembut, yang kedua pemaaf, yang ketiga mengampunkan, mendoakan keampunan untuk orang lain. Sebelum tidur tu, ya Allah, ya Tuhanku, maafkan kesalahan semua kawan-kawanku, semua yang buat salah kepadaku, dan aku meminta keampunan mereka semua supaya Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Tiga. Yang ketiga. Yang keempat, bermesyuarat.
Kita tengok ya spektrum ilmu. Amalan mohon keampunan untuk orang lain merupakan amalan para nabi. Contohnya doa para nabi yang direkam oleh Allah SWT dalam Al-Quran ialah doa Nabi Musa. Ayat surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 151, doa Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-35 hingga 41, doa Nabi Nuh. Kan? Jadi, Nabi sama. Dia punya sifatnya sama, iaitu mendoa ampunan umat, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak contoh sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, kita ada tiga sifat tersebut. Ni ada 5 kan. Nanti kita kena tengok. Pertama tadi pemaaf, lemah lembut. Yang kedua pemaaf. Yang ketiga mengampunkan, memohon keampunan untuk orang lain. Yang keempat bermesyuarat. Rasulullah SAW sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperoleh. Contohnya Rasulullah SAW menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa perang Khandaq. Okey. Tak kira lah. Nak buat sesuatu keputusan yang besar, dalam rumah ke, sekolah ke, sebaik-baiknya kita mesyuarat dulu. Seperti Rasulullah SAW dalam nak melawan tentera musuh dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi ini bukan orang Islam, orang Parsi. Dia belum Islam lagi, tapi dia tinggal di Madinah. Kan? Jadi Rasulullah SAW panggil semua dan bermesyuarat macam mana kita nak menentang musuh yang datang daripada Mekah. Jadi Salman Al-Farisi beri cadangan kepada Nabi SAW supaya kita gali parit di sekeliling Mekah, supaya di sekeliling Madinah, supaya orang Mekah tak boleh seberang, tak boleh masuk, dan dia jebakkan. Dia buat perangkap lah, gali parit, buat perangkap dekat situ. Ini macam mana Rasulullah SAW menerima pendapat orang lain, walaupun Rasulullah SAW itu adalah ketua negara Madinah pada masa itu. Okey. Yang kelima, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas selesai melakukan mesyuarat. Rasulullah SAW sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya Rasulullah SAW bertegas untuk menuju ke Madinah, ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-ana innahu laisa li nabiyyi idza labisa matahu an yad'aha hatta yuqatil." Sekarang sesungguhnya tidak memungkin bagi seseorang nabi apabila memakai baju perang membukanya kembali sehingga di medan perang. Ini keputusan Nabi setelah bermesyuarat dan berazam, dan serahkan semua keputusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis jadi dekat situ, dekat ayat tadi, kita ada ayat surah Al-Imran, ayat 159 tadi, nak menceritakan bahawa macam mana kita nak sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang pertama sekali adalah kita kena ada sifat lemah lembut. Yang kedua, sifat pemaaf. Yang ketiga, sifat mendoakan keampunan orang lain. Yang keempat, bermesyuarah dalam menentukan sesuatu keputusan. Dan yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu
wa taala. Serahkan apa yang kita buat, apa yang kita mesyuarat tadi, dan kita buat keputusannya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menilai dan untuk memberi kejayaan ataupun sebaliknya. Yang penting kita buat kerja. Yang penting kita buat kerja. Okey. Jadi pengajaran ayat ni yang tadi sifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati agama Islam. Inilah kenapa kita nak sifat lemah lembut, supaya orang yang bukan Islam ini tertarik dengan agama Islam. Tak percaya kita tengok Ustaz Abid Liu. Kan Ustaz Abid Liu tu berapakah dekat dia punya fan page dia tu kat Facebook. Kita tengok sampai orang Islam, orang bukan Islam pun tertarik dengan apa yang Ustaz buat. Sebab Ustaz Abid Liu menggunakan cara lemah lembut. Memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Yang kedua, sentiasa memaafkan orang lain. Sebab sifat pemaaf ni orang tak berdendam. Kalau tak berdendam, barulah dia kat sini tak berpecah. Kan? Tak berdendam, tak berpecah. Memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Yang ketiga, kena minta kepada Allah supaya Allah ampunkan kesalahan orang lain. Bukan kesalahan kita sahaja, kita minta juga kesalahan orang lain itu diampunkan. Yang keempat, mengamalkan mesyuarat dalam urusan mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai. Dalam sesuatu kerja, sekolah ke, kelas ke, kat rumah ke, kalau kat rumah organisasi kekeluargaan nama dia. Kalau kat sekolah organisasi bilik darjah. Dekat mana lagi? Mesti ada organisasi, ada kerja dia. Jadi sebelum menentukan untuk kerja semua orang, sebaiknya kita bermesyuarat. Berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati. Dan mesyuarat dan keputusan semua yang ada yang berkaitan dengan organisasi tersebut, perlulah mentaati melakukan apa keputusan yang berlaku dalam mesyuarat tadi. Okey. Macam PIBG lah, PIBG. Mak tak nak pergi mesyuarat. Ayah tak pergi mesyuarat tapi mengeluh kenapa bayar PIBG mahal. Kalau mahal, pergilah mesyuarat. Minta kurangkan. Sebab dalam mesyuarat itu keputusan telah dibuat. Apa-apa kena tetapkan, kena buat. Jadi kalau tak setuju, pergi mesyuarat PIBG, kemukakan pendapat kenapa tak setuju. InsyaAllah keputusan akan dibuat berdasarkan kepentingan semua ahli organisasi. Itulah tu kepentingan. Jadi kalau dah ada mesyuarat, dah ada keputusan, kena ikut keputusan mesyuarat. Jangan dalam mesyuarat senyap je, kat luar tak setuju. Itu tak boleh. Okey, bertawakal kepada Allah kerana hanya kepada Allah diserahkan hasil daripada segala usaha yang telah dilakukan. Yang terakhir sekali adalah selepas apa keputusan semua kita buat ni 1 sampai 5, yang terakhir sekali kita kena berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Sikit je. Ayatnya kena ingat, ayatnya surah Ali Imran ayat 159. Kan? Ini ayatnya Fabima rahmati. Apa dalam ayat ni? Ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, kita kena ikut cara Rasulullah. Yang pertama sekali lemah lembut. Yang kedua, pemaaf.
Yang ketiga, mendoakan dan meminta keampunan orang lain supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang lain. Yang keempat, bermesyuarat. Yang kelima, dah habis mesyuarat, bertawakal dan berazam. Bertawakal dan berazam. Itu sahaja untuk hari ini. Ada masalah ke tak? Ada nak tanya? Farizman, Azrik, Tengku, Alia. Ada nak tanya tak? Tak Faham semua faham ke tak faham ke? Tak apalah, nanti Ustaz kalau ada rekod ni, nanti Ustaz masukkan balik dalam grup lah. Besok ada tak kelas? Besok tutorial lah. Besok kita Ustaz bagi kerja je lah besok. Kerja yang ni lah, ikut buku nota. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung perjumpaan kita, kelas kita lagi besok. Yang tak ada, Ustaz tak pernah nampak ni. Siapa? Kelas 2 kuning ni, Arafat. Siapa ada nombor Arafat? Kalau tak ada, tak apa. Nanti masukkan dia dalam grup ni. Masukkan dia dalam grup Telegram. Boleh Okey. Ataupun kalau ada send nombor dia kat Ustaz. Boleh. Nanti send nombor Arafat. Sebab saya rasa Arafat je yang tak dapat dikesan ni. Yang lain semua macam ada. Azri Aikal. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas pada hari Khamis. Kelas Google Meet pada hari Khamis. Pukul 11.30. Dah habis dah. Apa ni? Habis kelas